Itu idea dia. Untuk soalan nombor 1 ni, kita guna semua idea law ni sahaja. Kemudian disuruh pastikan jawapan awak dalam bentuk. Meaning kalau awak ada kuasa negatif, maka negatiflah nilai awak tu. Okay, bila awak kembang, awak pastikan, I tunjuk sekali je untuk this kind of the number ni. Okay, sorry. Awak mesti ada idea dia dekat mana ni? Sini kan dia punya kuasa dekat. Maknanya awak bila you apply this law, tak ada masalah pun budak yang dah tahu soalan macam ni, 3 markah banyak 3 markah sama dengan soalan yang kena berfikir tu. Jadi P the power of negative 2, Q the power of negative 2, R the power of negative 2. Soalan ni soalan mock pun naik, paper 1. So memang tak ada masalah sebenarnya, kembang tu sahaja. Okay. So pastikan jawapan yang awak perolehi adalah pastikan jawapan yang you dapat adalah P the power of O, Q the power of negative 5, R the power of 2/3. Teacher dah bagi jawapan siap-siap. Teacher bagi jawapan siap-siap dan teacher bagi 4 idea dan konsep macam mana nak buat. Guna konsep ni, kemudian guna konsep algebra di mana awak boleh simplify, iaitu satu lagi law yang awak kena apply adalah bila base sama, P power of M, P power of N, kat sini boleh guna P the power of M plus N. This law also will be applied. Do you understand, people? Yes, teacher. Macam kali ni, okay, tak apalah guna pendekatan ni supaya tak ada masalah untuk pelajar buat yang pelik-pelik. Ramai yang buat pelik-pelik. I kan tanya balik maktab untuk mock awak tu. Ramai pelik-pelik. Tiba-tiba second, mula-mula tan, tiba-tiba jadi second. Tu pun akan cari slot lah. Korang punya koordinator adalah Cikgu Rizal. Jadi insyaAllah Cikgu Rizal sangat boleh lah kot bagi masa malam ke dekat I kan, untuk jumpa budak-budak yang pasal apply law ni. Satu lagi, kalau awak dah nampak macam ni kat contoh kat yang ni awak akan dapat P the power of negative 2. So di antara hubungan kawan ni dengan kawan ni adalah bahagi. Bahagi pula mengikut law yang awak sedang tahu adalah P the power of negative 2. Kalau bahagi jadi tolak. Yang ni pun awak kena apply dalam kerja working awak. Boleh terima? Boleh, teacher. Boleh. Pastikan awak sudah mengambil apa? Awak dah mengambil jawapan akhir. Awak tunggulah jap bagi teacher up sekejap tadi kan. Sial lah. Sabar ya. Subjek apa yang menggembirakan hati awak sekarang? AdMed kan? AdMed nampak? Betul, gembira. Ya, teacher. Betul je. Alah korang ni. AdMed nampak macam senang tau. I macam bangga gila ada student dapat full mark. Kan Nabil kan? Nabil juga. Ramai je. Wan Adam pun okey markah dia. Sikit je lagi dah dapat full mark kan. Ramai je. Kelas C ramai. Patut ramai orang sayang kelas C kan. Ramai. Cikgu Fika sayang kelas korang sini. D sabar ya D. D pun okey. D awak boleh B kelas E pun. Teacher dah tak ada masalah. Ranking awak bawa top 2 pun dah okey. Okey, alhamdulillah. Okey. Okey, seterusnya soalan ni. Ni soalan ni kan. Awak pun tahu soalan ni. Apa yang awak tahu? Soalan ni dia punya law dia, tak boleh nak besarkan lagi dah. Okay. Law dia adalah konsep dia sketching graph. Awak pun dah berpetelan banyak dah kan apa ni passive question kan. So dekat sini dia dah cakap, ingat kalau sketching graph maka pertama shape axis X, axis Y. Lepas tu buat table. Gagahkan tangan awak tu dengan rasa rendah dirinya buat table. Buat bila X0, Y0. And then perhatikan dia ada modulus. Okay? Jadi, idea dia adalah table. Pastikan markah awak standby untuk sketch axis X, axis Y. Buat table. Okay, teacher hanya kat sini teacher boleh bagi clue kat awak untuk jawapan awak. Pastikan awak shape dia macam ni. I tak bagi tahu intersect dekat mana. Shape dia macam ni.
Ni awak punya axis. Okay. Shape dia adalah macam ni. Tu shape bukan bentuk kat situ lah tau. Awak kena dapat shape macam ni. Tapi apakah yang bersilang di axis X dan axis Y ni? Wallahualam, kena cari berdasarkan table. Okay, lepas tu dia modelers. Tak apalah, maknanya mungkin dia shape dia macam ni. Mungkin model dia dekat sini. Kan? So awak kena cari benda tu. Awak faham tak teacher cakap apa ni? Faham teacher. Kan? I teringin sangat bila I buka last GC awak ni, awak ada benda yang teacher cakap. Last kali ikat teacher. Lepas tu tak apalah, suka hatilah. Tak baiklah suka hati kan. Kalau Mak Saleh tu marking nanti dia macam seronok tengok awak buat detailnya. Mak Saleh tak detail sangat tau. Sebab tu lah dalam kerja dia macam wow. Dia macam wow sikit kan. Kalau SPM awak masuk kata 5 nanti, awak dengarlah lagi banyak bebel-bebelan I tu. Gitu. Okay. So soalan yang kedua adalah solve the inequality. Yang ni pun seronok juga ni. Sebabnya pelajar akan tahu yang pertama dia ada modulus. Ada banyak metod yang pelajar boleh buat dekat sini. Idea dia adalah, okay, dapatkan jawapan dulu. Jawapannya pelajar mesti berada macam ni. X less than -1, X more than 11, 3. Itu jawapan dia. Ataupun pelajar boleh bagi jawapan dalam decimal untuk skema ni. 3.67. Okay, idea dia. Ni. Ini adalah modulus. Okay, jadi pelajar ada banyak cara nak buat benda ni. Yang pertama macam awak buat mock awak tu lah yang ramai sangat yang buat kekelesan dekat sini. Bila dia kuasa kedua kat sini, sini pun dia kena kuasa 2. Tu idea yang pertama. Tapi awak kena ingat ya, dia ada kuasa 2, jadi dia mesti ada 2 nilai yang tukar. Check balik. Yang kedua, method yang kedua, I suka method yang kedua, which is bila dia buka balik, dia punya apa tu model, awak akan ada keadaan macam ni. 4 tolak X, 4 minus 3X. Macam biasa, positif. Satu lagi 4 minus 3X, dia akan terbalik, -7. Faham tak ni? Faham teacher. Okay, satu working lagi awak kena pastikan betul-betul sebab ada 2 keadaan. Pastikan line awak bergabung, awak akan ada satu step tau. Macam step dia macam ni. Okay, macam ni, lepas tu satu gini, tengok. Kalau dia tergabung macam ni, maka awak akan dapat combine. Kalau dia macam ni ke sebelah, ni ke sebelah, sebab tu nilai X dia ada 2 nilai yang separate. Ni separate ni. Maknanya satu nilai X ke sini, iaitu -1 dekat sini, dia bulat, color, dia color. Sebab apa dia color? Sebab dia termasuk equal ni. Satu lagi nilai adalah 11/3, dia ke sini. Jadi penyelesaian ni datang daripada sini. Ada pelajar buat yang ni juga. So it's up to you lah. Yang penting awak tahu for idea dia apa. Maknanya teacher bila nak buat yang second punya method tu, kan positif dengan negatif kan. Bila negatif tu kena tukar sign dia teacher. Ya, betul. Sama kita buat semalam tu. Ingat tak semalam kita nak lukis kuadratik tu? Ingat tak? Ingat tak sentiasa lukis dalam keadaan yang positif je. Boleh je. I jarang ajar budak negatif punya graf. Teacher macam tu tau. Sebab I macam kalau tak ikut betul, I tak boleh nak kata apalah. Okey lah tu. Memang dalam ilmu matematik pun macam tu. Okey, soalan seterusnya adalah soalan nombor 3. Okey, ni soalan vektor. Vektor pun sangat okey sebenarnya. Maksud teacher ikut flow tak ada masalah. Soalan nombor 3 ya. Teacher, Ya, kenapa? aku nak tanya kalau yang inequalities tu, kalau both sides dia negatif, kita tak payah tukar sign ni kan? Oh, kalau both side negatif, okey contoh dia macam ni tau. Kalau both side negatif pun as long, dia konsep dia macam ni tau. As long as you bahagi dengan negatif, you kena tukar tanda. Sebab dia seolah-olah bahagi dengan negatif. Okey, contoh dia macam ni. Contohnya, okey, negatif A. Okey, cuba awak tengok basic dia ni ya. Masa awak belajar form 3. Negatif 4A less than 8. So A, awak nak bahagi dengan negatif ni. I hope you still remember you bahagi negatif kat sini, you nak bahagi dengan negatif, tanda akan bertukar. So dia akan jadi negatif 2. Terharap. Faham teacher? Jadi guna konsep ni, bila you bahagi je ada inequalities, maknanya you kena jadi
tukar tanda. Boleh. Teacher. Yang ni awak kalau dalam buku benda ni simple je. Dalam buku teks IG colour putih tu banyak contoh dia bagi benda macam ni. Boleh tengok? Boleh? Boleh Teacher. Ha? Kalau lah both side negatif, kalau maksudnya dia negatif 4A equals negatif 8. Pun tetap kena tukar tanda. Sebab dia punya konsep dia when you divide by negative number. When you divide by negative number. Contoh, tadi kan macam kakak tu tanya, siapa kakak tu? Nurin ke? Sarah ke? Mana kakak? Farihah. Nur Farihah. Okay. Negative 4A katalah lebih more bigger than negative 8. Macam tu kan Farihah awak punya maksud kan? Teacher. Okay, you perhatikan you negatif, ni negatif. Okay, sekarang ni you want to find the range of A. Tapi disebabkan you bawa benda ni ke sini, dia berlaku proses bahagi dengan nombor negatif. Once dia bahagi je nombor negatif, sign will be changed. So dapat positif 2. Konsep dia bila you bahagi dengan nombor negatif, dia memang akan tukar tanda. Ni salah ni ajaran teacher nak beritahu macam mana kat awak ni. Awak faham kan? Maksudnya only apply when dia negatif je lah. Kalau kita bahagi dengan nombor positif, tak tukar tanda. Tak. Ya betul. Bila kita bahagi ke contoh ni positif kan. 4A besar daripada negatif 8. Okay, tengok yang ni contoh ni. Contoh ini negatif 8. Tapi dia bawa sini dia bahagi dengan positif, maka dia tak akan bertukar. So dapat negatif 2. Okay, faham? Oh, faham teacher, faham. Ingat macam ni je. Korang ingat macam ni je. Inequality, if you want to find the range, benda ni awak akan apply dalam diskriminan tau. Dalam diskriminan. Beza dia dalam IG ni, dia tak cakap find the range. Macam teacher cakap semalam, set semalam. Dia kata find the value kan. Tapi dia punya root adalah has real root. Has real root, semua orang tahu B squared minus 4AC less than 0. Kat sini berhati-hati. Sebab kat sini mungkin ada negatif ni kat sini ni. Gitu. Jadi conclusion dia, any range, kita akan cari value tau. Tapi IG suka guna perkataan value. Tu yang student. Tapi student kena aware, awak dah banyak buat latihan pasir dah. IG dia akan cakap find the value, tak kisahlah diskriminan dia apa pun sekali. Tapi awak tahu benda tu adalah range. Bila kita bahagi dengan nombor negatif, bahagi dengan nombor negatif ni positif. Kalau dia bahagi dengan nombor negatif, benda ni akan bertukar. Boleh terima? Boleh teacher. Okay, alright. So kita move on. Benda ni mudah. Jangan buat ni, jangan buat 808. Okay, 808. Okay, kembali pada vektor. So vektor ni tak boleh turun. Okay, vektor, baca dulu soalan. Idea dia adalah, okay macam ni sebelum baca vektor, awak kena ada idea dia. Ambil dulu jawapan. Pastikan jawapan yang awak dapat adalah, ambil dulu jawapan, AP adalah A tambah 3/5 AC, vektor AC. A ni kalau boleh, kalau tak terang awak kena buat lenggok ni untuk menunjukkan bahawa dia vektor. Kalau tak awak kena boldkan. Tapi takkanlah kita nak bold. Awak buatlah ombak awak tu. Lepas, silap. Jawapan dia adalah, maafkan teacher, bukan jawapan dia ni. Jawapan dia 2/5A tambah 3/5C. Kena simplify Kena simplify. Tolong simplify. Kalau simplify dapat markah, tak simplify tak semestinya. Okay, idea dia macam ni. Bila jawab vektor, Mai sarankan pastikan apa yang dia cari tu adalah resultant vector. Bila awak anggap resultant, maknanya proses adalah sentiasa tambah. Tu je sebenarnya, tak susah mana pun. Tu yang idea yang awak kena ada dalam vector punya working. Okay, tu satu awak kena ingat. Okay, lepas tu kan idea dia adalah, bila tengok OP, bila kita sentiasa anggap OP tu adalah resultant kan, bila awak selalu anggap OP tu adalah resultant, awak tengok OP kat sini, OP kat sini, maknanya dia adalah vektor OP adalah vektor B. OP dia bagi B kat sini, OB pun dia bagi B. Okay, so awak tengok kat sini, maknanya kalau resultant OP, maknanya sinilah dia punya anak panah dia. Secara logiknya adalah, lepas tu dia bagi dah nisbah ni, awak kena hati-hati, kena guna. Sebabnya kalau ikut
dia punya log, OP tu kita dah anggap sebagai resultant, maka dia punya putaran vektor dia guna law triangle, memang betul lah. Benda tu adalah OC, vektor OC tambah dengan vektor CP. Okey, faham? Faham? Boleh terima? Boleh. So bila awak tengok pula awak tengok. Lepas tu bila awak dah apply ni, awak tengok PC dia bagi 2, AP dia bagi 3. So awak kena pandai lah dekat sini. AP mana AP? AP dekat sini dia bagi. So AP dekat sini. Lepas tu dia bawah kepada P. Maknanya Allah, ada orang call I. Kalau orang call I ni nanti kan akan lagging. Tak payah jawab. Okey, teacher dia kelas. Sekejap. Tapi tak naik dekat skrin. Naik. Okey. So bila awak tengok AP, alahai. Orang HQ kot I nampak tu. Apa benda dia nak tak tahulah. Mungkin teacher kan jadi pengetul. Mesti korang kata, teacher berangan. Memang tak lah. Okay, so AP dekat sini, AP ada 3, PC adalah 2. So dia ada ni sebab mungkin ada kaitan dekat sini satu kemudian awak apply kan. Awak hanya boleh apply triangle ni je. Dalam working dia ada yang tu. Okay, boleh terima. Allah, kenapa pula? Korang, I rasa urgent lah. I angkat sekejap, saya kita connect balik I rasa urgent. Boleh. Okay, Okay, teacher.